Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syuaizat bin Ali. Kami daripada USUB akan membentangkan tugasan Tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah, itu Tuan Tabal. Okey, untuk pengenalan tarikat. Tarikat berasal daripada kalimah Arab taroka yang bermaksud jalan. Atau dari segi bahasa maksud jalan atau cara atau kedudukan atau keyakinan atau agama dan lain-lain. Dari segi istilah tasawuf pula terdapat beberapa istilah daripada para ulama, antaranya daripada Syekh Al-Jurjani di dalam kitabnya Dar Al-Kitab Al-Arabi. Tarikat itu ialah sirah, iaitu jalan kerohanian yang khusus bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah yang pasti, mengharungi berbagai-bagai rintangan dan melalui peningkatan rohani dalam berbagai-bagai makam. Yang kedua pula daripada Syekh Najmuddin Kubra di dalam kitabnya Al-Katolikiyah, dan tarikat itu ialah melakukan takwa dan perkara-perkara yang dapat menghampirkan diri anda kepada Allah yang pasti melalui berbagai rintangan dan berbagai makam. Seterusnya daripada Imam Al-Ghazali di dalam kitab ulungnya, iaitu Ihya Al-Ulumuddin, mendefinisikan tarikat sebagai jalan atau cara yang mendahulukan mujahadah, menghapuskan sifat mazmumah, memutus segala hubung kait dengan makhluk dan menghadap dengan penuh himmah kepada Allah. Okey, takrifan tarikat menurut Ustaz Muhammad Amal Rasidin, iaitu salah seorang pengamal tarikat, memegang ijazah sarjana muda dalam fiqh fatwa USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan menjawab jawatan timbalan pengurus Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Hasil daripada temu bual bersama Ustaz Amal, dapatlah disimpulkan bahawa tarikat yakni jalan bagi orang-orang yang tarikah satu bentuk madrasah atau sekolah atau disiplin yang dibentuk kumpulan-kumpulan tertentu atau imam-imam tertentu bagi mendidik anak-anak murid mendekatkan diri pada Tuhan yakni Allah. Pandangannya mengatakan tarikat sesat, terdapat segelintir pengikutnya yang ghulu, iaitu melampau yakni dalam sesuatu. Begitu juga di dalam Syiah Wahabi ada kelompok mereka yang ghulu. Pandangan tentang terhasanya banyak tarikat, beliau mengatakan perbezaan yang dibawa di dalam setiap tarikat ini berpunca daripada berpecahnya khalifah. Apabila mereka tidak boleh menerima kumpulan ini, mereka akan berpecah dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain. Okay, amalan ahli tarikat Ahmadiyah secara khusus, secara umumnya, seperti wirid, zikir, puasa dan khulwah, yakni waktu sendiri. Amalan-amalan khususnya akan dibentangkan di bahagian seterusnya lah. Okay, salah silah tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Pada awal perkembangannya, tarikat berasaskan syubhah, yakni melazimi guru yang longgar dengan nama-nama seperti Al-Muhasibiyah, Al-Qasariyah, Al-Taifuriyah, Al-Junaidiyah dan lain-lain lah. Pada zaman perkembangannya, ia menjadi sebagai satu institusi yang khusus dengan diketuai oleh Syekh Al-Mursyid sebagai ketua, dan Al-Salik sebagai murid dan pengikut, serta dikawal selia dengan berbagai kaedah dan peraturan. Tarikat ini adalah sebuah tarikat yang diasaskan pada abad ke-19. Kemunculannya dikaitkan dengan Sayyid Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Araishi Al-Fasi dari Maghribi, yang mana merupakan seorang ulama Islam, merupakan keturunan Imam Idris bin Abdullah daripada dinasti Idris, yang memegang tampuk pemerintahan Fes di Maghribi. Antara guru-gurunya seperti Abdul Karim Al-Yaziri, Muhammad Al-Tawidi bin Suda dan Muhammad Al-Tayyib bin Kiran. Untuk susu galunya daripada Sayyid Ahmad bin Idris tu, pecah-pecahnya ada banyak. Jadi kita ringkaskan sampai turun ke Tuan Tabal. Daripada Sayyid Ahmad bin Idris, beliau menyerahkan pengamalannya kepada anak muridnya, iaitu Sayyid Ibrahim Ar-Rashid. Daripada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid, beliau menurunkan kepada anaknya sendiri, iaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi, dan seterusnya Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh, yang ini Tuan Tabal lah. Yang mana Tuan Tabal sendiri telah mendapat ijazah tarikat daripada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid sendiri. Dan Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi ini merupakan teman semengajian Tuan Tabal. Okay, seterusnya kita masuk pula kepada sejarah perkembangan tarikat Ahmadiyah di Malaysia. Okay, menurut kajian yang dilakukan oleh para pengkaji, Kelantan ini merupakan negeri pertama menerima pengaruh tarikat
yang telah dibawa masuk oleh para ulama Melayu yang telah pergi ke Mekah untuk mendalami untuk mendalami ilmu agama lah di sana. Okey. Di sana apabila terdapatnya pengumpulan para pelajar Muslim daripada Nusantara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand, mereka mengetahui tentang kewujudan dan pengamalan tarikat di sana, yang mana Syed Ahmad bin Idris ini telah menjadikan Masjidil Haram di Mekah sebagai pusat aktiviti dakwahnya. Kemudian gerakan itu diserahkan kepada anak muridnya Syed Muhammad Al-Sanusi sebagai wakil beliau. And then sekitar abad ke-19 muncul beberapa buah tarikat yang berteraskan ajaran Syed Ahmad bin Idris ni, seperti Al-Mirghaniyah, Ar-Rashidiyah, Salihiyah dan Darawiyah. Tarikat-tarikat ini terhasil melalui anak-anak murid Syed Ahmad lah. Okey, kemasukan awal tarikat Ahmad bin Idris ke Kelantan ni melalui usaha anak murid Syed Ibrahim Ar-Rashid, yang mana salah seorang anak muridnya ialah Tuan Tambal lah. Beliau mempunyai beberapa murid dari Malaysia, menyebarkan tarikat Ahmadiyah di Kelantan. Okey. Untuk bagi kepimpinan Tuan Tambal, penerusan amalan tarikat Ahmad bin Idris ini telah diteruskan oleh anak-anak beliau, iaitu Haji Wan Musa dan Haji Nik Wan Abdullah selepas kematiannya. Untuk latar belakang Tuan Tambal, nama sebenar Tuan Tambal ni adalah Haji Wan Abdul Samad bin Wan Muhammad Saleh bin Wan Abdul Latif Al-Klantani wal Al-Fatani. Beliau lahir pada tahun 1816 atau lebih masyhur lagi pada 1840. Terdapat khilaf di antara para pengkaji lah. Dilahirkan di kampung Tempoyak yang terletak di Tabal, di daerah Kelantan, yang mana sekarang ini termasuk di dalam wilayah Thailand, iaitu Narathiwat. Okey, dipanggil Tuan Tambal bersempena dengan tempat kelahiran beliau, mendapat didikan awal daripada ayahnya sendiri, iaitu Haji Wan Muhammad Saleh, turut menuntut juga dengan Tuan Guru Haji Hassan Besut. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan seterusnya menetap di Hijaz selama beberapa tahun bagi mendalami ilmu agama. Beliau bertelaki dalam bidang akidah, fiqh tasawuf, tafsir, hadis dan mantik. Di antara guru Tuan Tambal yang masyhur seperti Syekh Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman, Syekh Ibrahim Ar-Rashid. Syekh Ibrahim Ar-Rashid inilah yang beliau mempelajari ilmu tarikat Ahmad Idrisiyah. Tuan Tambal merupakan ulama pertama yang menyebarkan tarikat Ahmadiyah di Kelantan secara khusus dan ke tanah Melayu secara umumnya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Iqbal Izzuddin bin Ismail, nombor metrik 060932. Jadi saya akan membentangkan topik yang seterusnya, iaitu amalan-amalan khusus dalam tarikat Ahmadiyah. Jadi dalam mana-mana tarikat telah ditekankan amalan berbai'ah sebagai satu konsep yang wajib, di mana dengan berbai'ah seseorang itu mengikat janji setia atau perjanjian kerohanian di antara murid dan syekh. Dan setelah berbai'ah, amalan zikir juga merupakan elemen yang penting dalam tarikat. Ianya merupakan amalan yang perlu dilakukan secara berterusan dan istiqamah untuk mencapai matlamat utama tarikat itu sendiri, iaitu untuk sampai kepada Allah SWT. Jadi terdapat 4 amalan dalam tarikat ini, iaitu yang pertama, membaca Fatihah Al-Awrad. Fatihah Al-Awrad yang bermaksud permulaan semua wirid yang dibaca setiap kali berzikir dan ketika memulakan sesuatu pekerjaan seperti solat, membaca, menulis dan lain lagi. Yang kedua, tahlil. Digalakkan supaya membaca tahlil ini seberapa banyak yang boleh atau sekurang-kurangnya sebanyak 30 kali pada setiap hari, terutama selepas menunaikan solat fardu. Yang ketiga, selawat Al-Azimiyah. Zikir asas yang ketiga ialah selawat Al-Azimiyah. Haji Daud telah turut mengamalkan selawat ini di samping kedua-dua wirid di atas, malah mengarahkan pengikutnya supaya menghafalnya. Yang keempat, Al-Istighfar Al-Kabir. Penggunaan nama Al-Istighfar Al-Kabir ini menyatakan bahawa ia mengandungi himpunan mana-mana istighfar yang lain. Haji Daud juga mempunyai himpunan zikirnya yang tersendiri, iaitu wirid 700.
Ia menamakan wirid tersebut sebagai wirid 700 kerana ia mengandungi wirid dan setiap wirid itu dibaca sebanyak 100 kali. Yang pertama, Subhanallah 100 kali. Yang kedua, Alhamdulillah 100 kali. Yang ketiga, La ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, Allahu Akbar 100 kali. Yang kelima, Subhanallahil Azim wa bihamdihi 100 kali. Yang keenam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahmati wa nafsi adada ma wasi'ahu ilmullah 100 kali. Dan yang terakhir, yang ketujuh, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmati wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Seterusnya, Tuan Tabal bukan sahaja terkenal dengan bijak mengajar dan mendidik masyarakat, tetapi juga tergolong sebagai seorang tokoh yang berpandangan jauh. Jadi untuk itu beliau telah berusaha menterjemah dan menyediakan kitab dan risalah pembelajaran beliau. Jadi antara kitab karangan Tuan Tabal yang ditemui kesemuanya adalah berjumlah 8 buah, iaitu yang pertama, Munabih Al-Ghaflin atau penyedar bagi orang yang lalai. Yang kedua, Jala Al-Qulub Bizikrillah, iaitu kitab merupakan hasil daripada cetusan ilmu tasawuf. Yang ketiga, Kifayah Al-Awam fi ma yajibu alaihim min umur al-Islam, iaitu kitab ini merupakan himpunan ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf. Yang keempat, Minhat Al-Karim Al-Mujib wa Mughni Al-Gharibin fi Al-Taghrib, iaitu merupakan karya induknya yang merangkumi ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang kelima, Bidayatut Ta'lim Al-Awam fi Tafmin Al-Arkan Al-Islam. Kitab ini mengumpulkan ilmu usuluddin dan fiqh. Yang keenam, Munya Al-Aubad fi Bayan At-Taubat, iaitu merupakan ilmu tasawuf yang berkaitan dengan taubat. Yang ketujuh, Bab Harab ataupun ilmu tasawuf. Yang ke-8, Munya Al-Murid fi Ba'da Awsat Sayyid Al-Mursalin, iaitu kitab yang membicarakan sifat penghulu segala rasul. Tapi kitab yang ke-8 ini ia tidak dapat disiapkan kerana Tuan Tabal telah pun meninggal dunia. Seterusnya, iaitu antara sumbangan Tuan Tabal dalam sektor pendidikan di Malaysia. Yang pertama, sumbangan Tuan Tabal bersifat teori dan pemikiran di mana beliau telah menulis banyak buku dalam pelbagai disiplin ilmu bagi memenuhi keperluan beberapa peringkat masyarakat. Dan kredibiliti keilmuannya telah mempengaruhi ulama setempat dan menjadikan beliau sebagai pakar rujuk mereka. Yang kedua, dari sudut amalan praktikal pula, beliau dan anak-anaknya telah membangunkan satu madrasah dan melalui anak-anaknya dan pelajarnya terbangun beberapa rangkaian madrasah pondok lain di seluruh negara. Yang ketiga, dari sudut penulisannya pula, beliau berjaya menghasilkan kitab pengajian awam dan kitab lain untuk memenuhi keperluan pengajaran pelajar-pelajar di pondoknya. Maka demikian, dalam bidang halaqah pengajaran, beliau memperuntukkan satu hari khas bagi pengajaran awam dan hari serta masa-masa lain untuk pengajaran pelajar-pelajar pondoknya. Yang seterusnya ialah peranan Tuan Tabal dalam perkembangan tarekat Ahmadiyah. Sebagai seorang ulama di jajahan Kota Baru, beliau adalah pengasas aliran tasawuf dan Wihdat Al-Wujud dan tarekat Ahmadiyah di Kelantan khususnya. Yang kedua, kisah Tuan Tabal menerima tarekat dari Sidi Ibrahim mempunyai hujah yang kuat kerana jika melihat kepada tarikh beliau kembali dari Mekah yang dikatakan sebelum tahun 1860, berarti beliau juga sempat belajar daripada Ibrahim Al-Rashid. Yang ketiga, Tuan Tabal kemudiannya ditawajuhkan lagi oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dandarawi. Dan yang terakhir sekali ialah rumusan. Jadi, ajaran tarekat yang dibawa oleh golongan Sufi ini membawa dasar pengajian yang lebih menekankan aspek kerohanian dan kepribadian yang terpuji, menjadikan dakwah mereka ini lebih mudah diterima. Seterusnya, amalan-amalan dalam tarekat ini merupakan usaha membersihkan diri dan mencapai makrifat melalui jalan kerohanian, dan kesemua amalan ini diiktiraf oleh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada pertentangan dengan syariat, kerana kaedah yang utama sebelum menjalani tarekat ini adalah pemantapan dari sudut akidah. Dan yang terakhir sekali, daripada perbincangan di atas juga jelaslah
dapat dilihat bahawa Tuan Tabal ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pengembangan ajaran Islam di tanah Melayu dan Nusantara. Sekian saja dari saya.